Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini, jadi Abang harap cerita yang Abang sampaikan dapatlah menghiburkan. Kita kalau hari pertama bekerja kan agak rasa macam malam-malam sikit. Itu Abang lah. Jadi Abang harap ceritanya menghiburkan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh Sabrina, berlaku pada tahun 2010 dekat satu kawasan taman perumahan dekat Ceras. Ceritanya bermula pada waktu itu Sabrina dia ada kawan baik namanya Alisa. Alisa pula ada dapat peluang pekerjaan dekat Kuala Lumpur, dekat kawasan-kawasan Selangor lah. Kerjanya sebagai seorang promoter dekat satu pasaraya yang terkenal dekat Ceras. Bukan kat Ceras, kat Kuala Lumpur. Jadi bila cakap macam tu, dia orang pun berdua dah habis sekolah. Alisa tanyalah dengan Sabrina, nak kita kerja dekat Kuala Lumpur. Kurang-kurang sebelum kita dapat keputusan SPM, kita dapatlah timba pengalaman. Dia kata, jadi bila dengar peluang macam tu, Sabrina kata, apa salahnya, sebab dekat kampung tak adalah nak buat apa-apa. Paling tinggi pun dia adalah tolong-tolong makcik-makcik jiran yang jual-jual kuih. Jadi kalau dapat peluang macam ni, okeylah, dia kata. Jadi Sabrina dengan Alisa pun berpakat lah. Yang cerita ni Sabrina, yang dapat kerja tu Alisa. Jadi Sabrina dengan Alisa pun berpakat-pakat lah. Dia beritahu lah dengan kakak dia. Dia beritahu dengan kakak Alisa. Kakak Alisa ni duduk Kuala Lumpur. Dia kata, Kak, dia kata, aku dengan kawan aku dapat kerja dekat Kuala Lumpur. Boleh tak duduk dengan akak? Akak dia cakap, besar tapak tangan akak tadahkan. Jangan cari rumah sewa lain. Duduklah dengan akak. Akak pun tak ramai dekat rumah ni. Dia kata, sebabnya rumah kakak kepada Alisa tu agak besar dan banyak bilik. Jadi, tak ada masalah lah kalau adik kesayangannya yang si Alisa ni dengan kawannya yang nama Sabrina nak tinggal dekat situ sementara bekerja dekat kawasan Kuala Lumpur. Jadi seperti hari yang ditetapkan, Alisa dengan Sabrina pun bertolaklah ke Kuala Lumpur dan diorang bertolak menaiki komuter. Bila sampai-sampailah dekat Ceras, disambutlah dengan kakak kepada Alisa, namanya Kak Ati lah. Disambut oleh Kak Ati dengan suami dia. Dijemputlah dekat stesen komuter. Ini lebih kurang 2010-2011 macam tu. Jadi bila sampai dekat rumah tu, Sabrina terkejut juga dengan rumah kakak kepada Alisa ni yang nama Kak Ati ni. Rumahnya agak besar lah. Ada banyak bilik. Cubanya dekat dalam rumah tu ada satu benda yang tak berapa nak seronok, mengikut kata Sabrina. Sebab dekat rumah tu mereka tinggal bersama-sama dengan adik kepada suami Kak Ati. Jadi budak tu pula bukan budak perempuan, budak lelaki. Bukan masalahnya apa dia kata, tapi lebih kepada masalah aurat, sebab kedua-duanya Alisa dengan Sabrina ni bertudung. Jadi susah jugalah, nak tak nak terpaksa telan lah, nak cari pengalaman katanya kan. Jadi diorang pun tinggallah dekat rumah tu, tak ada masalah. Cumanya daripada hari ke sehari, diorang ni pergi kerja daripada pukul 9 pagi dah pergi kerja lah. Balik kerja lebih kurang pukul 9 malam, pukul 11 malam baru sampai rumah. Jadi sebabnya kerja sebagai promoter, lepas tu pula bukan pekerja tetap kan, pekerja kontrak. Jadi terpaksalah kerja lebih masa, memang saja nak cari duit. Nanti kalau dapat tawaran masuk college, masuk universiti, dah ada duit lebihan kan. Jadi bagus budak-budak ni. Jadi dia kata yang jadi masalahnya dekat rumah kakak ni adalah adik lelaki kepada Kak Ati. Dia tu bujang, lepas tu umur pula dah 20-an. Setiap kali si Sabrina dengan Alisa ni balik tengah malam, ada je dia dekat ruang tamu. Kalau tak ke ruang tamu, ada kat ruang makan. Sampaikan mereka berdua ni kalau nak makan pun jadi segan-segan. Ada budak lelaki lain dekat dalam rumah tu. Lepas tu kalau dia ajak berborak-borak, tak apa juga kata Sabrina. Tapi bila mereka duduk je dekat situ, budak lelaki tu mulalah mundar-mandir. Tak pun budak lelaki tu akan pandang atas bawah, macam nak makan budak-budak ni. Jadi Sabrina dengan Alisa ni, anak dara lagi kan, baru keluar daripada kampung, maksudnya baru berhijrah. Jadi keadaan macam tu buatkan mereka berdua tak selesa. Jadi nak dipendekkan cerita,
Sabrina pun ajaklah si Alisa ni pindah. Carilah, jom kita cari mana-mana rumah. Yang mana-mana rumah yang sewa-sewa bilik. Asalkan biliknya tak mahal sangat lah. Kita bajet biliknya satu bilik lebih kurang 200. Dia ingat dapat kat KL 200 sebilik. Tak tahulah kalau 2010. Rasanya mungkin ada, tapi mungkin kawasannya rumah biliknya kecil ataupun kawasannya agak jauh. Itu lebih kurang lah kan. Jadi diorang bajet satu bulan 200. Cari, telefon sana, tanya orang sini-sini, oh tak jumpa. Tiba-tiba satu hari pergilah dekat 7-Eleven. Oh, rupanya dekat 7-Eleven dia ada perkhidmatan satu papan tanda. Pada zaman tu lah dia kata ada satu papan tanda yang papan tanda tu meletakkan iklan-iklan. Ada siapa nak cari rumah kosong, nak cari bilik kosong, kereta sewa. Jadi dia jumpalah satu iklan nak cari penyewa dekat dalam kawasan 7E. Dan jadi cerita pula kawasan perumahan tu tak berapa nak jauh daripada rumah akak dia kalau jalan kaki. Tapi kalau naik kereta, dia kata berbelit-belit juga jalannya untuk sampai ke tempat tu. Tak boleh. Biasalah Kuala Lumpur kan. Jadi jalannya 2 hala, 1 hala. Dia bukannya jalan yang senang-senang nak putar balik macam tu. Tak kisahlah, dia kata asalkan dapat bilik sendiri. Jadi kita boleh buat apa yang kita suka dalam bilik tu. Boleh berdikari. Jadi bila dah dapat bilik tu, dia ceritalah. Si Alisa ni ceritalah dengan kakak dia, Kak Ati. Mula-mula Kak Ati ni macam berat hati lah nak bagi. Sebab anak perempuan kan, adik perempuan tanggungjawab sebagai kakak. Tapi bila difikirkan, dia pun terfikir juga adik suami dia ada duduk dekat rumah tu sama-sama dengan dia. Kalau nak dihalau adik lelaki tu macam tak sedap pula adik suami kan. Okeylah, tak apalah. Jadi dia tanyalah, Kak Ati tanyalah dengan Alisa dengan Sabrina, ni bila nak pindah? Dia kata nak pindah tu tunggu-tunggu hujung minggu lah Kak. Okeylah. Tapi nak jadi satu hari tu lebih kurang hari-hari Rabu lah macam tu. Pada satu hari tu, malam lah, tengah-tengah dia orang makan, tiba-tiba budak lelaki ni datang. Budak lelaki ni duduklah basuh pinggan lah, ambil air dekat peti ais lah. Yang si Sabrina dengan Alisa ni dah tak selesa dah. Tengah-tengah si Sabrina ni basuh pinggan, tiba-tiba budak lelaki tu datang dekat belakang Sabrina dan membuat sesuatu yang tidak baik. Memegang Sabrina. Anak dara kalau dipegang macam tu, kata Sabrina, mestilah dia takut. Jadi dia pun rasa macam tak selesa sangat dan dia ceritakan hal ni pada Alisa. Alisa pun, Sabrina minta lah, kalau boleh kau ceritalah dengan kakak kau, aku tak selesa dengan budak lelaki tu. Jomlah kita pindah segera. Tak seronok duduk sini lagi dah. Jadi Alisa pun fikir nak tak nak kena pindah juga. Jadi nak pindah bila? Takkan nak pindah esok pagi, takut. Budak lelaki ni dah mula berani-berani pegang-pegang orang bukan muhrim kan. Jadi rasa tak selesa. Apa kata Sabrina? Kita pindah malam besok. Balik daripada kerja kita pindah. Jadi kita cakaplah dengan tuan rumah tu. Okey, lepas tu bila dah set masa, lepas tu dah WhatsApp semua, dah beritahu pada Kak Ati, balik daripada hari bekerja, hari Khamis waktu tu, dia balik je daripada bekerja, terus dia bawa barang semua, dia pindahlah dekat bilik yang rumah yang dimaksudkan. Sebelum dia masuk dekat rumah tu, sebelum tu dia dah tengok dulu rumah tu, keadaan rumah tu. Okey, rumah teres 2 tingkat, ada 4 bilik. Cumanya semua bilik dah penuh kecuali bilik master bedroom. Yang bestnya sewa bulanan dia 1 bulan 150. Mana dapat duduk KL 150, murah lah kan. Seronok. Lepas tu tak jauh pula daripada stesen kereta api. Abang dah tu beritahu. Lokasi. Abang sebenarnya nak sorokkan. Okey. Jadi bila dah dapat macam tu, seronok lah kan. Dapat 150. Tak terfikir. Dia orang tak terfikir apa-apa tentang rumah tu bila dapat 150. Kalau beritahu pada orang KL, mungkin orang KL akan cakap, kau gila 150 master bedroom. Rumah orang gantung diri ke apa ni? Mesti orang KL akan cakap macam tu. Tapi kata Sabrina, dia orang waktu tu baru keluar daripada kampung kan. Jadi anggap 150 tu dah satu jumlah yang besar sebagai seorang anak yang baru nak bekerja dalam bidang pemasaran macam ni. Jadi malam tu dia orang pun siap-siap lah, pindahlah dekat rumah tu. Dibersih-bersihkan lah. Tapi budak rumah tu, ketiga-tiga bilik tu memang dah ada orang, dan mengikut ke cerita tuan rumah, ketiga-tiga bilik tu adalah perempuan dan mereka kerja pejabat. Dengan kata lain, kalaulah waktu Sabrina dengan Alisa pergi bekerja dan balik bekerja, dia orang tak akan berjumpa. Kalau ikut logik, dia orang tak akan berjumpa dengan ketiga-tiga orang perempuan yang sewa sama rumah dengan dia orang. Sebabnya ketiga-tiga tu kerjanya daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dengan kata lain, dia orang akan sebelum dia orang
Keluar pergi kerja, dia orang dah tak jumpa. Dia orang balik pun tengah malam pun, dia orang tak jumpa juga dengan 3 orang perempuan tu. Tak jadi masalah sebab dia orang berdua lagi pun ada bilik air dekat dalam bilik kan, master bedroom, tak ada masalah pun, tak payah nak kongsi-kongsi bilik air. Jadi dia orang pun pindahlah malam tu. Mujurlah Kak Ati pun tolong. Kak Ati bila sampai dekat rumah tu, dia punya perasaan adalah, betul ke dik kau nak tinggal dekat rumah ni dik? Rumah ni akak tengok macam, malas cakap lah. Dia cakap macam tu. Sebabnya, kalau dia cakap, nanti kan budak-budak tu tak jadi nak pindah. Nanti dia pula yang rasa bersalah kan. Sebab ada budak lelaki lain yang tinggal dekat dalam rumah tu. Jadi dia tolong-tolonglah pindah. Dia letaklah barang dekat depan rumah. Dia orang pun naik lah. Bila dah naik tu, malam tu dia orang dah start kena. Tengah-tengah tidur, kata Sabrina, sedap-sedap tengah tidur, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Kuatlah tu, tong 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 macam tu. Dah macam genang tahun di sini kan, tong tong tong. Dia dengar lah ada orang ketuk pintu. Yang terjaga tu Alisa. Waktu tu Sabrina pun terjaga. Dia kata cuma dia malah buka pintu. Dia fikirkan mungkin ada salah seorang daripada penyewa dekat dalam rumah tu nak berjumpa ke apa ke. Sebab waktu tu masih lagi pukul 2 pagi. Ada kecemasan ke, dia nak beranak ke apa ke kan. Kucing dia nak bertelur, kucing nak bertelur pula. Kucing dia sakit ke apa ke. Jadi si Alisa ni buka lah pintu. Tak ada siapa dekat depan pintu. Pelik pula dia kata. Jadi si Sabrina tanya, siapa pula yang ketuk-ketuk tu? Tak ada siapa weh, dia kata. Mungkin kita buka lambat sangat kot. Jadi sambunglah tidur, sambung tidur. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba kata Sabrina, yang kali ni Sabrina pula terjaga sebab ada orang ketuk tingkap. Tok 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 tok. Sebab dia orang duduk dekat tingkat kedua tau. Siapa pula yang ketuk tingkap ni? Cicak kot, kata Alisa. Tak ada, aku tak selesa, aku nak tengok apa benda, jangan-jangan ni perompak mana yang datang ni. Jadi Alisa ni bangunlah, buka tingkap, tak ada orang juga. Siapa pula ni? Jangan-jangan perompak tu memang tahu kot kita baru pindah dekat sini. Tidur. Dia orang pun tidurlah, sambunglah tidur. Bila besok paginya bangun tidur lebih kurang pukul 8 pagi, waktu tu budak rumah lain dah pergi kerja lah, macam pakat-pakat kakak lah kot. Kakak-kakak tu dah pergi kerja lah. Bila bangun je tidur, ada satu masalah. Dia orang ngadap kat rumah tu. Bangun aja, tiba-tiba satu rumah bau macam bangkai. Bau teruk sangat bau je. Jadi dah siap-siap mandi tu, dia orang keluar. Rupanya dekat ruang tamu ada kucing mati. Dan kucing tu dah berulat-ulat. Dia pelik. Semalam macam tak ada kucing. Pula lah malam ni ada kucing mati. Macam mana kucing ni masuk? Dah pula kucing ni dah berulat. Keadaannya macam dah 4-5 hari mati. Kenapa? Tak sempat nak fikir, dia kata. Dah lambat nak pergi kerja. Ambil kucing tu, masuk dalam plastik sampah, buang. Waktu tu dah terlambat sangat lah. Bila dah terlambat sangat tu, dia orang terkocoh-kocoh lah pergi kerja. Dalam hati marah ni, kucing mana boleh masuk, macam mana kucing tu masuk. Dalam malam tadi orang ketuk tingkap, ketuk pintu, ganggu dia orang tidur, tersiapa benda pula. Waktu tu, dia orang memang tak terfikir ada sesuatu dekat rumah tu. Memang tak terfikir. Jadi bila sampai tempat kerja, dah jadi lambat. Sampai tempat kerja, Sabrina dengan Alisa pun kena marah lah dengan bos. Kenapa datang lambat? Macam mana boleh datang lambat? Bagilah alasan apa pun. Bos jarang nak terima. Sebab kita dah bekerja kan, kita dah ikat kontrak. Jadi kita kena ikutlah dia punya syarat-syarat bekerjanya. Jadi disebabkan diorang ni datang lambat, terpaksalah diorang ni didenda. Dendanya diorang tak boleh balik pukul 9 malam. Kena balik sampai pasar raya tu tutup. Pukul 12 malam lah bos. Maksudnya kena balik. Merungut. Tapi nak buat macam mana? Terpaksa juga ikut. Dah peraturan. Jadi bila pukul 12 malam, 11.30 barulah diorang dapat keluar daripada pasar raya tu. Dan diorang pun baliklah ke rumah. Mujurlah dia kata, taksi memang banyak. Grab tak ada waktu tu. Sedap je orang menambah ni. Waktu tu dia kata lambat sikit lah nak sampai rumah sebab taksi kan. Jadi lagi pula waktu tu memang agak jam bila malam-malam. Bila sampai dekat rumah tu, rumah dah gelap. Aduh, dia kata semua dah tidur lah. Dah sampai rumah lebih kurang dekat pukul 1 jugalah. Pukul 1 lebih macam tu. Dekat pukul 2. Jadi masuklah rumah, mandi, siap-siap mandi semua. Diorang pun nak tidur terus. Malas nak fikir-fikir. Tengok dekat ruang tamu, kesan binatang yang mati tu masih lagi ada, tapi agak kuranglah sikit bau dia. Kalau tidak, bau tu macam teruk jugalah. Jadi waktu-waktu nak tidur tu, diorang pun terfikirlah mungkin kakak-kakak tu akan ketuk pintu bilik diorang ke, ataupun sebab nak tanya. Sebab bila masuk rumah tu, masa Sabrina dengan Alisa masuk rumah,
dia masih lagi ada bau macam bau bangkai, bau sebab ada kucing mati tu kan. Jadi dalam fikiran dia, mungkin kakak-kakak tu akan tanya dengan dia, ketuk pintu tengah malam, tanya dengan dia apa yang terjadi, kenapa rumah bau busuk sangat. Jadi diorang pun bersedialah kalau malam tu ada ketukan. Tapi malam tu tak ada ketukan. Tengah-tengah dia orang tidur, tiba-tiba bunyi kucing. Kucing macam, pula ada kucing dalam rumah. Pelik dia kata. Okeylah, tak apalah. Waktu tu tengah tidur, terjaga. Yang terjaga mulanya Alia lah. Dia jenis yang tak boleh nak tidur sangat. Dia terjaga. Dia kejut Sabrina. Weh. Bunyi kucing mana lah ni? Kan kucing tengah mati. Kucing lain kot. Dia kata, ada kakak-kakak dalam rumah ni yang bela kucing kot. Jadi dia orang pun sambunglah tidur balik. Waktu nak sambung-sambung tidur tu, antara sedar dengan tak berapa nak sedar, kalau abang punya bahasa pang-pangalang, dia dengar orang berjalan dekat dalam rumah. Dan berjalan tu agak laju, mundar mandir dekat dalam rumah. Jadi diorang fikir mungkin salah seorang daripada kakak-kakak yang menyewa dekat dalam bilik rumah tu, dia ada bela kucing, jadi kucing terkeluar main-main ke apa bendanya. Jadi akak tu cubalah nak ambil kucing bawa masuk dalam bilik, mungkin juga lantaklah dia kata. Yang penting akak tu kalau ketuk pintu, kita orang akan bangun lah tu, akan beritahu lah apa yang terjadi, kenapa rumah jadi bau busuk. Dan ni part yang seramnya. Tengah-tengah dia orang tidur, seperti yang dia orang jangka, tiba-tiba pintu bilik dia orang diketuk. Jadi si Alisa dengan Sabrina ni sama-sama terjaga sebab ketukan tu memang kuat. Dan bila tengok jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Kakak ni gigih pula nak ketuk pukul 3.30 pagi, dia kata. Jadi dia pun buka lah. Dia berdua ni, seorang buka, si Alisa buka, yang si Sabrina tunggulah dekat tilam. Tak ada katil, dia kata bilik tu tak ada tilam je. Buka lah. Sekali buka, nak tahu tak apa dia orang nampak? Dia orang nampak ada seorang perempuan berdiri dekat sudut kawasan ruang. Kat situ ada satu ruang, dia kata, dekat satu ruang tu berdiri dekat sudut, tapi kakak tu seluruh badannya diseliputi dengan kain hitam. Kenapa? Pelik. Jadi pada waktu tu bila Alisa tengok kakak tu macam berselubung dengan kain hitam dalam keadaan rumah yang tak berapa nak ada cahaya, mana berani nak bernegur. Teruslah si Alisa tutup pintu. Sabrina tanya, kau nampak apa? Kata, tadi ada orang ketuk pintu. Memang ada orang ketuk pintu. Tapi kalau aku nak cakap, aku tak berani. Kalau kau berani, kau tengoklah, dia kata. Jadi Sabrina ni pun, dia pun tak terfikir apa benda yang pelik-pelik. Dia pun buka lah pintu. Sekali dia buka pintu, dia tengok kakak tu memang ada seorang perempuan berdiri dekat sudut satu kawasan dan seluruh badannya dibaluti dengan kain hitam. Memang orang, dia kata, bukannya hantu ke apa, memang orang. Sebabnya dia kata, dulu dia kata masa kecil-kecil dia pernah tengok hantu, benda tu nampak macam bayang-bayangan atau macam kabus-kabus, tapi ni tak, memang solid orang yang berdiri dekat sudut bilik tu, cumanya badannya diseliputi dengan kain hitam. Jadi si Sabrina pun tutup pintu, sambung baring balik, duduk sebelah Alisa. Kau agak-agak tu orang ke bukan? Dia kata. Kata Alisa, aku yakin tu bukan orang. Tapi Sabrina kata, aku pernah tengok hantu. Jadi itu orang. Oh, nak macam mana? Kita diam je lah. Kalau dia ketuk sekali lagi, aku bawa kayu ke apa. Ini mesti nak nakutkan kita, nak prank kita. Agak-agak macam nak beramah mesra, tapi tak kena gaya. Kalau dia ketuk sekali lagi, kau buka pintu, aku nak hempuk. Dia kata. Itulah Sabrina punya alasan, dia punya perancangan. Alisa kata, beres. Malam ni kalau dia ketuk sekali lagi, memang itulah kita buat. Dan selang lebih kurang 1 jam selepas tu, pukul 4 pagi, pukul 4.30 lah masa tu, tiba-tiba dengar lagi ketukan yang kuat dekat pintu. Dia tak kata tak boleh jadi. Ini mesti kakak tu ketuk nak menakutkan kita. Dia pun kejut lah. Yang tersedak waktu tu Alisa. Jadi kejut Sabrina. Kau dengar kakak tu kejut, bangun, dah ketuk pintu. Cari kayu. Macam haram, kata. Jadi yang si Alisa ni nak buka pintu, yang si Sabrina ni duduk depan pintu tu. Dia nak ketuk lah kakak tu. Kat sini dia kata seram gila waktu tu. Jadi bila dia buka je pintu, si Sabrina baru nak ketuk. Dia tak nampak apa-apa. Dan dia orang tergamam sebab tak ada siapa-siapa depan pintu. Dan tiba-tiba ada kakak yang berbaju hitam, tapi bentuknya pelik sikit, dia kata, melintas dekat depan bilik, tapi terbang. Dah dua-duanya terdiam. Dan waktu tu Alisa kata dia dah blur, dia tutup pintu balik. Lepas tu dua-dua dah merekod, duduk dekat atas tilam. Apa benda yang terbang tu? Sebabnya dia kata memang kakak yang sama berbaju hitam, cumanya bentuknya dah tak macam tadi, macam manusia, solid. Kali ni bentuknya lebih pelik.
Cuma yang jadi pelik tu, kakak tu terbang, dia macam terapung. Waktu tu dia orang kata, apa ni? Dah tak payah nak fikir apa-apa, jom selawat Nabi, kita bacalah apa-apa yang patut zikir ke apa benda, taubat nasuha ke semua, jom tidur. Jadi dia orang pun tidur lah sebab takut nak pergi kerja lambat kan. Jadi malam tu dia orang tidur dalam keadaan ketakutan. Itu pun puaslah berzikir. Mungkin terlalu leka berzikir sampai akhirnya dia orang pun tertidur. Lupa abang nak cakap, cerita ni dalam 3-4 hari je, tak lama pun. Bukannya ceritanya seminggu, sebulan kan, tak lama pun. Dia pun terus-terus masuk rumah tu sebab rumah tu tak bayar deposit. Tu yang boleh masuk. Dan tuan rumah tu pula Cina. Uncle tu kata, boleh je masuk dulu. Nanti kalau dapat gaji, nanti korang bayar lah, dia kata. Jadi, pada malam tu dah dia kena dengki, kena kacau lah dengan sesuatu yang dia pun tak faham kenapa. Dan esok paginya dia orang lambat pergi kerja. Sekali lagi lambat pergi kerja. Sebabnya dah malam tu kena kacau. Jadi bila lambat pergi kerja, dalam perjalanan nak pergi kerja tu, sampai kat tempat kerja, dia orang pun cubalah bagi alasan pada bos, bagilah tolonglah, janganlah suruh dia orang balik malam lagi. Dia orang tak nak balik tengah-tengah malam, takut jadi benda lain. Dia orang anggap bukan rumah tu punya masalah, tapi dia orang balik lambat malam sebelum tu. Jadi mungkin ada makhluk alam lain yang mengekor dia orang balik. Itu yang diorang anggap. Kenapa diorang anggap macam tu? Sebabnya, first, diorang dengar ada kucing dalam rumah. Lepas tu diorang dengar kakak tu berjalan-jalan dalam rumah. Dan dia tengok setiap kali balik kerja, walaupun rumah dah gelap, tapi bilik-bilik kakak-kakak tu semua, bilik bawah, bilik atas dekat dua dekat bilik kat atas, semuanya menyala lampu. Jadi, dengan kata lain, bukanlah hantu orang ni, dia kata. Cumanya mungkin pada malam tu diorang balik lambat dan diorang akan diikuti dengan sesuatu makhluk lain. Jadi, tak apalah, dia pun bekerja macam biasa. Memang kendenda lah balik lebih kurang pukul 12 malam lah macam tu. 12, pukul 1 sampai pasar tutup. Jadi untuk malam yang kedua, untuk malam yang seterusnya, ni malam terakhir. Malam terakhir dia duduk dekat situ. Jadi dia orang pun baliklah malam lebih kurang pukul 12. Bila dia balik pukul 12 tu, dah sampai rumah lebih kurang pukul 1 lah. Bila sampai dekat pukul 1, dia orang pun tengok bilik-bilik kakak tu masih lagi menyala. Dan dia orang pun tak nak fikir apa-apa. Yang penting malam tu kalau jadi apa-apa, jangan buka pintu, jangan buka apa-apa. Yang penting dia orang tidur. Tak kisahlah nak gendang ke apa, selitlah telinga tu dengan apa-apa kapas pun. Jangan bangun. Sebab mungkin makhluk yang ekor mereka pada malam sebelumnya masih lagi ada berlega-lega dekat rumah tu, nak minta tolong dengan kakak-kakak yang lain, rasa macam tak ni pula kan. Jadi dia orang pun malam tu dia orang tidur macam biasa. Oh, lupa abang nak bagi tahu. Abang memang terlupa kalau cerita seronok sangat ni terlupa. Sebelum abang teruskan cerita, ada satu bahagian yang abang terlupa. Dalam satu hari tu kan diorang terlambat kan. Waktu diorang keluar tu, diorang terserempak dengan jiran. Ada beberapa orang makcik yang duduk beberapa selang rumah daripada rumah diorang. Dan makcik tu beritahu, kenapa duduk rumah ni? Kalau boleh janganlah duduk rumah ni. Diorang tak sempat nak tanya kenapa tak boleh duduk rumah ni. Dan makcik tu kata, tak apalah, nanti makcik akan telefon lah kawan orang yang duduk rumah ni dulu, dia kata. Nanti orang tu akan terangkan pada korang semua. Macam tu lah pada pagi tu, diorang yang terlambat tu. Pagi-pagi diorang terlambat sebab bersihkan jenazah kucing kan. Okay. Jadi malam tu, apa sambung balik. Malam tu diorang balik. Bila diorang balik, diorang tidur, janji tak nak jadi apa-apa, okey, tak ada masalah. Tengah-tengah malam, tiba-tiba diorang tercium bau nasi goreng kampung. Wangi nasi goreng kampung. Dah terbangun lah sebab dah ada bau nasi goreng kampung kan. Siapa pula yang masak? Tengok jam pukul 2 pagi. Lepas tu dengar kat dapur kerengking macam ada orang masak. Akak tu masak ke? Ke akak tu nak bersahur kot? Jangan-jangan akak tu Muslim kot. Kau nak bersahur ni kan malam-malam sahur nak berpuasa besok paginya. Jadi akak tu masak kereng. Dah habis bunyi orang dekat dapur tu, dengarlah macam ada orang naik tangga. Lepas tu dengar ada orang buka pintu bilik, tutup pintu bilik, bergang macam tu. Akak tu masak tengah malam. Walaupun dah tengah pagi macam tu, pelik lah. Kalau masak tengah malam kan, mungkin esok pagi dia tak kerja kot. Diorang ni macam banyak menganggap ya kot daripada awal duduk rumah tu. Okay, jadi tak apalah, dia orang pun tidur lah macam biasa. Dan tengah-tengah dia orang tidur, tiba-tiba dia orang dengar bunyi perempuan menjerit sekuat hati. Dan bunyi perempuan menjerit tu bukan sekali, tapi bersahut-sahutan. Dan dia orang pun terbangun daripada tidur. Dah kenapa pula? Dia orang pun keluar daripada bilik nak tengok apa yang berlaku. Bila dia orang turun, sebab bunyi orang menjerit tu daripada tingkat bawah. Bila dia orang pergi ke tingkat bawah,
Dia orang tengok seluruh rumah tu berdebu dan dekat dapur ada 3 orang perempuan dengan lampu dapur menyala, ada 3 orang perempuan dan ketiga-tiganya berpakaian hitam, berjubah hitam dan kain hitam tu menutup kepala dia orang. Dah dia ketiga-tiga ni ketakutan lah. Jadi yang si Sabrina dengan Alisa ni pun nak keluar daripada pintu, tapi terlupa yang kunci pintu bilik dia orang ada dekat dalam bilik. Dia orang pun macam agak ketakutan tu, masih lagi berani ni, agak ketakutan, pergilah naik atas ambil kunci. Tujuannya nak keluar. Kita tak boleh jadi ni, kita kena keluar daripada bilik ni, daripada rumah ni. Macam pelik je pula akak tu tiga-tiga pakai baju hitam dia kata. Jadi dia orang pun naik bilik. Bila naik bilik, turun je kat tangga, tengok akak tu, tiga-tiga akak tu dah ada dekat tepi pintu bilik air. Yang pintu bilik air tu agak dekat dengan tangga tempat dia orang turun. Waktu tu yang Sabrina terkejut, Alisa pun terkejut. Dah jadi ketakutan masa tu. Asyik baik ada kunci pintu rumah kan. Jadi dia orang pun berlari dekat pintu rumah. Bila berlari kat pintu rumah, tengah-tengah cuba nak buka mangga dah segala macam, tiba-tiba satu rumah gelap. Dah ketakutan, dah bila dah gelap, budak perempuan kata Sabrina, kita orang ni perempuan umur baru 18 tahun, lagi menjerit lah kan. Waktu tu dia menjerit sekuat hati dengan harapan jiran-jiran dengar dan jiran-jiran datang. Oh, dia jerit, tolong, pintu tak boleh buka, tolong, matilah mak. Ada dia menjerit-jerit macam tu, tak ada dah. Subhanallah dah, dia kata waktu tu memang dia jerit nak menyelamatkan diri lah. Lepas dah jerit-jerit tu cuba-cuba buka pintu tapi tak boleh, pintu tapi tak boleh. Tiba-tiba Alisa menjerit, Sabrina tengok belakang. Si Sabrina dia pun tengoklah belakang. Sabrina cakap waktu dia tengok belakang, ketiga-tiga akak tu memang jaraknya lebih kurang 2 depa daripada dia orang. Dan barulah dia orang perasan itu bukan manusia. Sebabnya dia orang boleh nampak cahaya di balik kakak-kakak tu, di balik makhluk-makhluk bertiga tu. Itu adalah seperti yang Sabrina nampak sewaktu dulu. Dia pernah nampak hantu, dia kata. Yang hantu ni memang bukan bentuknya solid. Dia memang ada macam kabus-kabus. Jadi tahulah yang ada dekat belakang dia orang tu 3 orang yang berselubung dengan kain hitam tu adalah bukan manusia. Waktu dia menjerit, dah lagi teruk lah dia kata, menjerit macam nak mati. Tolong. Cik baiklah dia kata, walaupun pukul pagi, dia kata lebih kurang 2 pagi, adalah 2-3 orang jiran keluar. Pak Haji, Mak Haji keluar bertelekung. Agaknya Mak Haji tu dia kata tengah sembahyang tahajud. Kenapa pula budak ni takutlah jadi apa-apa kan. Jadi adalah 3-4 orang keluar datang ke depan rumah dia orang ni dan tolong dia orang, tenangkan dia orang untuk buka kunci. Sewaktu tu Sabrina sempat juga tengok ke belakang. Ketiga-tiga akak tu yang berpakaian hitam tu dah tak ada lagi. Jadi dia pun keluar daripada rumah tu. Malam tu tidurlah dekat rumah salah seorang rumah Mak Haji yang ada dekat-dekat dengan situ. Lepas tu bila besok paginya, diorang didatangi oleh seseorang, pun Cina juga. Lepas rupanya Cina yang datang tu, yang jumpa dengan diorang tu tak kerja, esok pagi diorang tak kerja, adalah tuan rumah. Lepas tu dia tanya soalan macam ni, siapa yang benarkan korang sewa rumah saya? Dia kata, rumah tu adalah rumah mak bapak saya dulu. Dah lama rumah tu ditinggalkan. Adalah orang sewa beberapa kali, dia kata. Tapi saya tak pernah sewa kat orang. Macam mana korang boleh sewa rumah tu? Macam mana korang dapat kunci rumah? Macam mana tuan rumah korang jumpa? Diorang pun ceritalah apa yang diorang kata, yang datang tu Cina begini, orangnya begini. Yang si tuan rumah tu pelik. Setahu je dia tak ada kawan yang bentuknya macam tu dan nama pun sama, Mr. Chow macam tak ada pun Mr. Chow. Dia kata dia tak kenal dan dia tak pernah pun letak iklan dekat 7E dan dia tak pernah pun buat apa-apa dengan rumah tu. Dia memang tinggal kosong je. Dulu dia kata ada beberapa orang yang tinggal dekat rumah tu semuanya kena kacau. Jadi disebabkan dia pun malas nak buat apa-apa, nak panggil Tok Sami semua. Jadi dia biarkan rumah tu kosong. Cadangnya dia kata kalau dah siap renovate dia nak jual je rumah tu. Tapi tak sangka pula ada orang nyewa dekat rumah tu dan orang yang menyewa tu pun dia tak tahu macam mana budak tu boleh menyewa. Tenganga si Sabrina. Sabrina cerita dia tenganga. Lah, kita orang ni macam mana? Dia pun tak tahu kenapa. Macam mana yang sewa, kenapa sewa. Dia pun macam belalah pada waktu tu. Jadi dia kata kesimpulan, bagi abang lah kesimpulannya kan, jangan pindah waktu malam lah. At least kita pindah waktu siang. Dia kata kalau siang mungkin dia orang nampak tengah hari kan keadaan rumah tu dah teruk ataupun banyak debu. Tapi disebabkan dia orang ni keluar pagi, balik tengah malam, dia orang tak nampak benda tu. Dan tak nampak sebenarnya ketiga-tiga bilik tu tak ada orang pun. Tak ada orang yang sewa pun. Memang tak pernah ada orang sewa. Dah lama dah dia kata. Dalam 3-4 tahun dah tak ada orang sewa.
dia orang je yang sewa. Dah perasan ada kucing lah, perasan ada kakak lah. Jadi kes lah macam tu. Sabrina kata itu ada pengalaman yang menarik. Sekarang Sabrina dengan Alisa pun dah kahwin, dah ada keluarga masing-masing. Cumanya dia minta abang sembunyikan nama tempat. Cuma dia beritahu ceras je lah. Taman perumahan dia beritahu dekat abang. Cuma dia tak nak kata jangan beritahu dekat taman apa. Dia pun tak bagi gambar. Sebab dia kata duduk rumah tu 4-5 hari je. Tapi cukuplah 4-5 hari tu macam duduknya 4-5 tahun dia punya seramnya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya santai nak bagi mood kita kerja pada hari Senin. Jadi sebelum abang akhiri cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seseorang yang bernama Asfi Sekeluarga atau nama lainnya adalah Iza. Dia nak cakap, nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat ibunya yang bernama Rubiah Tamin. Hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 11 dengan ucapan selamat hari jadi buat ibu yang tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmati ibu, panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik. Yang penting ibu mesti dalam keadaan yang sangat dirahmati dan gembira. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seseorang ayah yang bernama The Bliss. Itu adalah nama nickname dia, bukan nama sebenar rasanya. The Bliss. Ayah ni nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Desmond Stretcher. Yang jatuh pada 21 hari bulan 11 juga. Genap umur 6 tahun. Jadi si ayah ni doakan mogalah si anak menjadi insan yang berguna di masa akan datang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan masa depan yang cukup cemerlang untuk anaknya Desmond. Ucapan yang ketiga adalah ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Atan dan juga isterinya yang bernama Siti Fatimah Abdul Muttalib, yang mana ulang tahun perkahwinannya jatuh pada 21 hari bulan 11 juga, genap umur perkahwinan 19 tahun. Jadi dia minta kita semua doakan semoga perkahwinan ini akan kekal hingga ke syurga, diberikan rahmat dunia dan di akhirat, diberkati Allah. Dan nama lain kepada Atan adalah Bok Panamera. Jadi daripada pihak JSPL sentiasa ucapkan, sentiasa doakan semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga. Amin. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Haris Rushaidi, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 11 dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Kak Emma, ahli keluarga besar JSPL. Dia kata nak ucapkan selamat hari jadi buat sahabat baiknya yang bernama Zaira Hashim, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 11, hari Ahad yang lepas. Semalam kan? Semalam kalau tak silap abang. Dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabatku yang tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan umur yang panjang dan rezeki yang melimpah ruah buatmu. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang suami yang bernama Alif. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Erwinah, yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 11 dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tercinta. Terima kasih menjadi isteri tercinta, isteri yang sentiasa berada di sampingnya dan sentiasa memberi sokongan dan semangat. Dia punya ayat tu yang dia bagi kat abang, tercinta, banyak tercinta. Jadi Erwina, suami anda sangat menyayangi anda sebab banyak sangat tercintanya tu. Jadi dia kata isteri tercinta, semoga isteri tercinta diberikan rezeki yang melimpah ruah, semoga isteri tercinta diberikan umur yang panjang, semoga isteri tercinta sentiasa dalam rahmat, semoga semualah. Memang suami anda adalah suami yang sangat menyayangi anda. Jadi abang doakan juga perkahwinan ini akan kekal hingga ke syurga. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL iaitu Ehsan Fati, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 11, di hari Sabtu hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi Ehsan, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan serta umur yang panjang.
Dan yang terakhir datangnya selamat hari jadi ni ucapannya datang daripada seorang anak, cuma abang tak diberitahu namanya. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat bondanya yang bernama Salfarina Ahmadi, genap umur 47 tahun pada bulan 11. Jadi dengan ucapan terima kasih ibu menjadi ibu yang terbaik. Semoga Allah sentiasa merahmati ibu, sentiasa diberikan umur yang panjang, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa bahagia dunia dan di akhirat. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan bagi semangat kita nak kerja hari ini. Inilah niatnya kenapa abang terus bersemangat nak cerita pada hari-hari bekerja. Sebab abang fikirkan, abang pun bekerja juga kan. Kadang-kadang kita sambil-sambil kerja, sambil-sambil abang nak mengetuk-ngetuk tu, dengar cerita tu rasa seronok juga kan. Jadi rasa macam satu semangat yang baru. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.